Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Syahira Natasha binti Muhammad Safri, nombor matrik 280194. Saya akan membentangkan tentang projek Service Learning Usahawan Wanita. Jadinya saya telah memilih seramai 6 orang responden yang di mana 5 daripada 6 orang terdiri daripada responden yang membuka perniagaan di sekitar Marang Terengganu, manakala seorang lagi responden membuka perniagaan di Inasis MIC Sintuk Kedah. Jadinya responden pertama saya adalah Farah Nadia binti Wazmi. Beliau membuka perniagaan di Marang Terengganu. Nama perniagaan beliau adalah Nasi Ayam Farah. Beliau menjual makanan seperti nasi ayam, air balang, kuih muih dan juga buah-buahan. Antara cabaran yang beliau hadapi adalah keadaan cuaca yang tidak menentu seperti musim tengkujuh. Kerana pada musim tengkujuh pelanggan kurang datang ke kedai beliau. Beliau juga menghadapi masalah kekurangan modal dan juga menghadapi cabaran dalam perubahan harga bahan mentah seperti ayam, sayur dan ikan. Responden kedua saya adalah Nur Anira binti Muhammad Azam yang berumur 32 tahun. Beliau menamakan perniagaan beliau ialah Kedai Kak Ira. Beliau menjual makanan seperti mi goreng, nasi goreng, kuih goreng, ayam goreng RM1, lokcing dan kerabu Maggi. Antara cabaran yang beliau hadapi adalah cuaca yang tidak menentu seperti musim tengkujuh, kerana pada musim tengkujuh kawasan kedai beliau akan dinaiki air. Selain itu juga beliau menghadapi kekurangan modal dan juga perubahan harga bahan mentah. Responden saya yang ketiga adalah Saidatina Aisyah binti Romi Riza yang berumur 24 tahun. Beliau membuka perniagaan nasi pelbagai jenis lauk di mana ianya memfokuskan nasi putih dan juga lauk pauk untuk tengah hari. Jadinya perniagaan beliau dibuka seawal 10 pagi sehingga 3 petang. Perniagaan beliau memfokuskan nasi putih, lauk pauk dan juga air balang dan dijual secara harga yang berpatutan. Jadinya masalah yang beliau hadapi adalah perubahan harga bahan mentah, kekurangan modal dan juga persaingan yang sangat sengit kerana terdapat juga perniagaan yang lain yang dibuka berdekatan dengan perniagaan beliau di mana ianya juga turut menjual menu yang sama. Responden saya yang keempat adalah Nori Mat Syakir yang berumur 52 tahun. Beliau membuka perniagaan warung nasi bajet di mana ianya memfokuskan penjualan nasi putih dan lauk berserta air. Jadinya beliau menetapkan set iaitu harga nasi, satu set nasi berharga RM4 di mana ianya sangat berpatutan dan sangat mesra bajet untuk semua orang. Jadinya masalah yang beliau hadapi adalah perubahan harga bahan mentah, kekurangan modal dan juga persaingan yang sengit kerana terdapat juga peniaga lain yang berdekatan yang menjual nasi bajet. Responden saya yang kelima adalah Nur Eka Syafiqah binti Zaidi yang berumur 28 tahun. Beliau membuka perniagaan yang dinamakan Singgah Cabin. Perniagaan beliau adalah memfokuskan makanan seperti lokcing, kerabu Maggi, air balang dan ramen. Jadinya cabaran yang beliau hadapi adalah perubahan harga bahan mentah, kekurangan modal dan juga cuaca yang tidak menentu. Responden saya yang terakhir adalah Rafidah yang membuka perniagaan di Cafe MIC iaitu menjual buah-buahan. Jadinya beliau menjual buah-buahan yang pelbagai jenis seperti tembikai, mangga, buah naga, buah nenas dan juga
buah tembikai susu. Jadinya cabaran yang beliau hadapi adalah yang pertama kekurangan modal, yang kedua kekurangan pelanggan semasa cuti semester ataupun semasa terdapatnya program jualan di tempat lain. Selain itu juga beliau menghadapi masalah perubahan harga buah. Jadinya sebentar tadi kita boleh lihat kesemua responden menghadapi masalah yang sama, iaitu kekurangan modal. Jadinya saya mencadangkan untuk mengatasi masalah kekurangan modal ini adalah dengan memohon bantuan daripada Tekun Nasional. Tekun Nasional ini adalah satu agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi yang diwujudkan pada tahun 9 November 1998. Jadinya matlamat penubuhan Tekun Nasional ini adalah untuk memberi kemudahan pembiayaan kepada peniaga-peniaga kecil untuk memulakan dan memajukan perniagaan mereka. Jadinya bantuan yang dicadangkan di bawah Tekun Nasional ini adalah skim pembiayaan teman niaga. Terdapat dua jenis bantuan, iaitu yang pertama skim pembiayaan kecil SPK, di mana modal yang diperuntukkan adalah RM10,000 sehingga RM50,000. Tempoh bayaran balik adalah sehingga 5 tahun. Manakala yang kedua adalah skim pembiayaan sederhana SPS, di mana modal yang diperuntukkan adalah RM50,000 sehingga RM100,000 dengan tempoh bayaran balik sehingga 10 tahun. Setelah saya mencadangkan bantuan Tekun Nasional kepada kesemua responden, mereka berterima kasih kepada saya kerana telah memperkenalkan bantuan ini kepada mereka. Kerana terdapat beberapa orang daripada responden tidak mengetahui tentang kewujudan bantuan untuk peniaga-peniaga kecil. Jadinya mereka anggap peniaga kecil seperti mereka tidak berpeluang untuk mendapatkan bantuan untuk memajukan perniagaan mereka. Saya juga membimbing responden tentang cara-cara untuk memohon bantuan di bawah Tekun Nasional ini, seperti contohnya untuk memohon bantuan di bawah Tekun Nasional ini, pemohon perlu pergi ke cawangan yang berdekatan untuk mendapatkan borang untuk mendapatkan skim pembiayaan ini. Dokumen yang berkaitan juga perlu dibawa, seperti kad pengenalan pemohon, lesen perniagaan, gambar aktiviti perniagaan dan juga slip penyata bank 3 bulan yang terkini. Jadinya dengan melaksanakan tugasan projek servis learning usahawan wanita ini, ianya memberi peluang untuk saya sendiri mencari tahu tentang masalah sebenar yang dihadapi oleh peniaga-peniaga kecil ini. Seperti yang kita tahu, kebanyakan nasib peniaga-peniaga kecil di negara kita kadang-kadang tidak terbela, dan mereka kadang-kadang disisihkan dan juga sama sekali tidak tahu tentang kewujudan bantuan-bantuan seperti ini. Jadinya ianya juga membantu saya dalam mencari jalan penyelesaian untuk membantu peniaga-peniaga ini menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.